Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah kiamat di dalam diri kita. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa tulis Qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Sebelum itu sahabat sekalian perlu ketahui bahawa ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah, atau ilmu ihsan, atau ilmu hakikat ma'rifat, atau ilmu martabat 7, atau ilmu sir, atau dikenal juga sebagai ilmu rahsia. Ilmu ini adalah ilmu mengkaji di dalam diri kita untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Kiamat di dalam diri kita. Apa itu kiamat di dalam diri kita? Kiamat di luar sana memang betul-betul ada. Kiamat mulhamah kubra memang betul-betul ada. Kiamat besar memang betul-betul ada. Kiamat alam semesta ini memang benar-benar ada. Dan wajib kita percayai bahawa hari kiamat akan tiba. Tetapi di luar diri itu juga ada di dalam diri kita, iaitu kiamat di dalam diri kita. Apa itu kiamat di dalam diri kita? Kiamat di dalam diri kita ialah kematian. Kematian kita dengan sebenar-benar mati, maka itulah kiamat bagi diri kita. Maka akan tertolaklah segala amalan. Apabila hayat untuk sampai di kerongkong, maka waktu itu kita hendak beramal, maka tertolaklah amalan tersebut. Begitu juga kiamat besar, kiamat alam semesta ini. Jika matahari terbit sebelah barat dan turun sebelah timur, maka amalan pada waktu itu tertolak. Begitulah. Ada kiamat di luar diri alam semesta ini dipanggil alam kabir. Dan ada kiamat di dalam diri kita iaitu dipanggil alam soghir. Maka kiamat alam soghir ada juga seperti kiamat di luar diri. Alam semesta ini ada juga di dalam diri kita. Kerana Tuhan cipta dua alam. Satu alam semesta, satu alam soghir. Alam di dalam diri kita. Jadi apa sahaja yang ada di luar diri, maka ada juga ia di dalam diri kita. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mencari Tuhan melalui diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika kamu hendak mengenal Allah, maka hendaklah kamu mengenal diri. Maka hendaklah kita kaji diri kita. Kerana Allah meliputi sekalian alam. Dan Allah juga meliputi diri kita. Kita perlu ketahui bahawa alam pada dalam diri kita ialah tubuh jasad kita. Dan alam semesta ini, maka yang kita lihat pada hari ini ialah alam semesta, iaitu alam syahadah ini. Maka apa sahaja yang di luar sana ada di dalam diri kita. Maka kiamat pada dalam diri ialah kematian. Pada saat kematian itu, bermacam-macam dugaan, cobaan yang Tuhan akan bagikan. Maka kiamat pada dalam diri kita iaitu kematian. Saat kematian itu, maka godaan-godaan syaitan terlalu banyak. Supaya kita tidak dapat membezakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Dan supaya kita jauh daripada Allah di saat kematian itu. Maka godaan-godaan itulah kita ketahui bahawa perlu pelajari ilmu hakikat makrifat ini supaya kita berhati-hati ketika hendak mati nanti. Maka pada saat kematian itu akan datang kesakitan yang teramat sangat. Bahkan jika kita minum air seluas lautan pun tak akan hilang dahaga kerana sakitnya kematian tersebut. Tetapi bagi kematian yang kita tidak ketahui, seperti accidents, kita tidak tahu, maka itu dipanggil mati mengejut. Maka dimaaf pada syarok, maka mereka juga akan melihat di sebalik alam sebelum kematian itu, Tuhan akan membuka tirai alam gaib kepada mereka. Tuhan akan buka 7 petala langit dan Tuhan akan buka 7 petala bumi supaya mereka melihat amalan-amalan mereka. Pada ketika itu
akan datang bermacam-macam cobaan dan ujian, iaitu syaitan, dajjal, nafsu kita sendiri, untuk menggoda kita supaya kita lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lari daripada untuk mendapatkan Allah, cinta Allah pada waktu itu. Maka akan datanglah syaitan yang akan menyamar sebagai ibu bapa kita. Maka jika kita tergoda di situ, maka kita telah mengikuti syaitan, kerana syaitan boleh menyamar ibu bapa kita. Sedangkan ibu bapa kita pada waktu itu telah pun mati ataupun tidak, kita tidak tahu. Yang kedua, akan datang orang berjubah putih ke apakah menjaga, menyamar sebagai malaikat. Maka itu juga kita tergoda kepada syaitan, kerana syaitan boleh menyamar sebagai orang-orang alim. Kita perlu ingat pada waktu itu, yang syaitan tak boleh menyamar ialah Muhammad, iaitu roh diri kita, Nur Muhammad, fitrah asal kejadiannya. Maka syaitan tidak boleh menyamar, iaitu Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, iaitu penzahiran bagi Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah fitrah asal kejadian syaitan juga. Maka yang dia paling takuti ialah apabila seseorang itu mengingati fitrah asal kejadiannya dan mengetahui fitrah asal kejadiannya. Maka syaitan tidak boleh menyamar, dan Tuhan tidak mengizinkan syaitan untuk menyamar sebagai Muhammad batin, iaitu roh diri kita. Roh diri kita inilah syaitan tidak boleh menyamar, kerana roh diri kita ini dicipta terus menerus daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar sebagai roh batin ini dipanggil Muhammad, kerana Nur Muhammad, cahaya batin. Jadi yang kita perlu lihat ialah pada waktu itu dibuka tirai gaib dan akan melihat amalan-amalan kita. Maka tak usahlah kita ambil tahu dan kita tolak semua apa yang datang. Bahkan jika 1000 orang anak pun pada waktu itu datang, tidak akan menolong kamu pada waktu itu. 1000 anak sekalipun tidak akan menolong kamu pada waktu itu. Keluarga kamu datang apa semua, tidak boleh menolong pada hari itu. Maka yang boleh menolong kamu ialah diri kamu sendiri, iaitu roh diri kamu. Sebab itu Tuhan suruh kamu mengenal diri. Di saat inilah yang perlu mengenal diri ni. Jika kamu tidak mengenal diri, bagaimana kamu hendak melihat roh muda kamu itu? Maka hendaklah kita melihat, memegang hanya diri kita. Kita perlu memegang hanya roh kita sahaja. Jika kita melihat roh kita, maka kita pegang. Maka di situlah kita dapat mengucap kalimat La ilaha illallah, ataupun kalimat Allah, ataupun kalimat Hu, ataupun kalimat Allah. Jika tak boleh sebut sangat, maka sebut Allah. Itu pun dikira lagi. Ataupun kalimat Ha, ataupun kalimat Ah. Kalimat Ah, Hu, Ha, Allah, La ilaha illallah. Maka itu akan diterima sebagai pengakhiran yang terbaik. La ilaha illallah adalah perkataan yang paling panjang. Allah pendek sedikit. Hu pendek lagi. Ha pendek lagi. Ah pendek lagi. Ataupun jika tak boleh sebut sangat, Allah. Itu pun masih dikira lagi sebagai pengakhiran yang terbaik dan syurga. Jika sesiapa yang dapat menyebut kalimat ini, maka syurgalah dia jika mati. Maka di sinilah pentingnya mengenal diri, iaitu kita perlu kenal diri kita. Kerana jika kita tidak mengenal diri, bagaimana kita hendak pegang diri kita waktu kita nak mati nanti? Sedangkan roh kita pada waktu itu muda, roh tidak tua. Dan tubuh kita waktu itu kemungkinan tua. Waktu kita nak mati nanti kemungkinan tua. Jika kamu muda pun belum tentu kamu kenal diri kamu. Roh kita sama dengan wajah kita, mengikut para ulama. Jadi kalau kita tidak mengenal diri, susahlah untuk mengenal pada waktu kita nak mati. Pasal roh kita ini sangat muda. Adakah kita ingat wajah kita waktu muda dulu? Sebab itu pentingnya mengenal diri ini. Maka itulah kiamat ketika di dalam diri kita. Iaitu kiamat di dalam diri kita ialah kematian. Semoga ia yang bermanfaat semua.
Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share serta tulis komen itu. Semoga ianya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.